insiden tu saya agak bernasib baik lah, sebab scene tu saya sebagai penjahat sepatutnya masuk frame dan saya yang kena tembak. Kalau masa tu dia buat scene tu, mungkin saya arwah, saya tak ada kat sini lagi bercakap dengan anda semua. Sebab lagi dekat. Sebab saya bernasib baik sebab saya pakai baju putih dan saya lepas ditembak kena jatuh dalam sungai. So galak kata, oh kalau dia jatuh dalam sungai habis baju dia putih, konti macam mana? Tak apa. Ambil shot saya, full shot saya tembak close up. Malam ini kita bersembang-sembang. Okey, kita kembali ke bahagian ketiga. Lepas lebih sikit ni pasal Gerahas. Boleh. Kau yang aku tanya aku pula. Tak tengok kau mantap tak mantap. Detektif Lim memang macam mana specialnya watak aku untuk seorang Farid Amirul. Watak tu dekat dengan saya lah, sebab dia bermula dengan satu watak yang seorang saja, yang berbangsa Cina, dan konsepnya Datuk nak watak tu berkonsep majmuk. Ini sebelum Detektif Linggam masuk ke siri itu. Detektif Linggam merupakan generasi kedua. Saya generasi pertama. Masa tu ada saya, Abang Galak, Datuk, AB, AC dengan dan sekarang Datuk Syarul Anwar, polis betul. Jadi masa tu saya seorang je lah yang mewakili masyarakat non-Muslim kat situ. Dan masa tu konsep dia sebenarnya ada satu konsep di mana 6 orang watak polis ni mempunyai kepakaran masing-masing. AC mungkin daripada segi pertahan diri, AB daripada segi menyamar, Galak daripada segi experience dia, kan, Tuan Sharon daripada segi dia punya planning. Saya masa tu apa saya nak tonjolkan, so saya tonjolkan peralatan lah. Tengok masa tu saya lah dressing dengan, kalau UTK banyak lah macam-macam lah aksesori saya, high tech lah macam tu lah. Itu konsepnya sebenarnya dengan apa yang kita ada lah. So dalam siri kepolisan benda tu belum pernah dibuat macam tu. Kalau kita tengok roda-roda dia lebih kepada trafik, yang orang tengok motor besar, saman tu je lah. Tapi di situ kita explore lagi, kita panjangkan dengan pelbagai jenayah. Kita menangani jenayah dadah, pelacuran, gangsterism, lepas tu dengan unit tindakan khas sekali. So benda tu kita buat dulu sebelum orang lain buat lah, sebelum wujudnya dia detektif, bukan detektif, CID oleh Rosham. Ada masa tu. Lepas tu adalah drama-drama kepolisan terus wujud kan, selepas kita. Tapi kita adalah perintis siri kepolisan pada masa itulah. Dan alhamdulillah menjadi satu rekod lah kerana merupakan drama polis yang terlama lah siri dia. Tak maaf ada gempa bumi berlaku tadi. Gempa bumi. Maklumlah. Banjir sekarang kan suasana. Di mana kita tadi? So, kepolisan. Perintis. Perintis. Jadi siri Gerahas ni merupakan perintis untuk segala siri polis terutamanya, khususnya, dan siri beruniform amnya, sebab kita mulakan itu dan kita menggerakkan dan merangsangkan industri ini dengan orang lain membuat juga drama-drama bercorak uniform lah, yang sekarang saya ada Bomber selepas tu kan, lepas tu JPJ, Custom. Tapi sebelum tu drama kepolisan Datuk lah yang memonopolinya dalam satu masa dengan remang-remang Kota Raya, debu-debu Kota Raya, lepas tu diikuti dengan roda-roda dan seterusnya Gerahas. Tapi Gerahas menjadi suatu orang kata siri fenomena dan juga siri ikon, di mana setiap orang yang menontonnya sehingga hari ini menyebut nama watak-watak tu, ya, daripada Sarjan Misai, Tuan Helmi, Tuan Razlan, saya Linggam, terutama kami bila bergaduh bercakap Cina dengan India kan. Sampailah sekarang ni dah menjadi satu orang kata
tagline ataupun punchline yang digunakan baru-baru ni kan, masa PRU pun digunakan kan, ada Gerak Khas, ada Sarjan Misai, ada ada Yusuf Aslam. Kenapa tak panggil semua ada. Jadi kami dah menjadi satu sebutan ruji bagi orang kata household name orang kata untuk penonton siri TV Tegak Kepolisian Malaysia lah kan. Dekat luar pun saya rasa ramai orang lebih panggil abang Detektif Lim lah. Ya, Kan? daripada nama saya Farid, mereka Kan? panggil saya Lim ataupun Detektif Lim Melekat atau teruk. inspektor. Inspektor Padahal belum naik pangkat Betul. Detektif Dah naik pangkat. Sebenarnya saya Sarjan. last kali dalam Gerak Khas Undercover tu saya dah berpangkat inspektor. Akhirnya naik pangkat. Daripada constable jadi corporal, jadi sarjan, jadi sarjan major SM, lepas tu sub inspector dan akhirnya inspektor. Inspektor Berapa akhirnya. tahun abang pegang watak ni bang? Detektif Lim ni Daripada 1997 saya berhenti tahun 2012, masuk balik tahun 2019, lama tu. 2020, 2021 Gerak Khas finale. Dah lebih daripada berapa tahun? Lama. Hampir belas tahun, hampir 20 tahun lah. So memang tak ada Gerak Khas dah lah lepas ni. Ada Finale orang Itu bergantung pada Datuk. Sebenarnya Gerak Khas, siri Gerak Khas proper yang asal tu dia habis pada Gerak Khas finale. Itu sebab dia namakan finale. Finale. Tapi apabila dibawa ke TV3, sebenarnya itu siri baru lah. Nama dia Undercover. Tapi oleh kerana TV3 berkata kerana kita ada ramai followers, ramai peminat, gunakan tagline Gerak Khas tu untuk menarik peminat. Kembalilah. Jadi orang sangka Gerak Khas Undercover tu adalah Gerak Khas benar, tapi tidak. Itu adalah, tapi bukan. watak pun lain. Watak lain. Tapi saya masih Lim. Masih Masih Lim Lim juga. kan? Lim ke tak Diserapkan boleh pada tukar? tu lah. Tak, itu yang macam orang Ke unit undercover kan? lah. Macam TV1 bawa ke TV3. Takkan benda yang sama kan? Rupanya nak sebenarnya- nama je lah. Dia punya unit yang tak sama, unit undercover. Kan? Tapi watak saya dengan watak Salina dengan watak Norman. Norman tak ada. Watak saya dengan watak Salina tu maintain yang sama. Inspektor Salina dan saya Inspektor Lim. Dulu saya pernah baca yang Gerak Khas. Ya, Inspektor Kumar, sorry. Kumar. Gerak Khas ni terlalu famous sampai orang ingat Gerak Khas tu betul-betul wujud unit tu dan ada orang nak apply untuk masuk unit tu. Memang dalam satu ketika selepas 3 atau 4 tahun kami dibagi tahu oleh PDRM bahawa ramai orang kata nak menjadi polis. Pasal Apply untuk jadi polis. Jadi orang kata permintaan untuk polis tu tinggi pada masa tu, ya, disebabkan oleh Gerak Khas, siri Gerak Khas tu. Dan ada satu ketika pernah keluar komik strip, siri komik Gerak Khas. dekat mana? Ada di akhbar. Oh, Di akhbar dan di satu majalah siri Gerak Khas komik, tapi tidak lama. segala macam apa start operasi apa semua kan. Semua tu dipantau polis betul ke ataupun dia bagi kebebasan? Memang kami minta nasihat daripada Bukit Aman, dan skrip tu perhati dan disemak oleh bahagian PRO Bukit Aman sebelum diluluskan untuk penggambaran lah. Dan kami bila membuat penggambaran tertakluk pada syarat-syarat dan juga protokol Bukit Aman lah, dari segi dialog, penampilan dan sebagainya lah, dan tata tertib, tata cara sebagainya. Setiap episod kena kelulusan. Kena kelulusan. Oh, kena Ya. Satu, itulah tadi tagline-nya. Polis yang paling baik, paling bagus akhlaknya, polis Gerak Khas. Macam babak bergaduh Linggem dengan Lim tu, mana datangnya idea tu? Sebab dia selalu guna kan. Itu pencetusan daripada idea Datuk lah sebenarnya. Kau cuba cakap Cina, kau cakap kau bergaduh pakai cakap Cina dengan cakap India. Benda tu nak cuba mungkin guna sekali je sebagai gimmick kan. eksperimen Tapi lah. benda tu Seronok. menjadi seronok. Jadi kami menggunakan setiap kali pemunculan kita lah sebagai satu gimmick untuk Comic relief kita lah. je, comic relief. Begitu juga macam AC dulu dengan Telo Negeri Sembilan ni. okey. Tak dapat nak menolong kan. Itu watak masing-masing punya ni lah, gimmick lah. Keterampilan. Itu yang melekat tu. Kan? Jadi benda tu tak sangka jadi satu benda yang orang ingat. Betul. Yang spesifik mengenai kita punya watak tu. Dan saya di Linggam sentiasa diingati dengan macam tu lah. Bercakap Cina dengan Yalah. bercakap India lah. Asal berdua jumpa kan. Macam cakap ayam dengan itik lah. Ya.
Dan boleh faham pula tu. Boleh faham somehow kan. Dia abang cakap yang tu idea daripada Datuk Yusof Aslam kan. Ya. So kerja dengan dia macam mana? Okey. Okey, Datuk ni dia disciplinarian dan dia ni workaholic. Dia nak yang terbaik. Ya, jadi kita faham dah tentang cara dia dan dengan dia punya kemahuan. So kita pun kena one step ahead lah. Kalau kita tahu, kita kena buat yang terbaik. Dan dia akan dia orangnya dia tidak sambil lewa. Dia buat sesuatu tu dia memang dia nak macam tu, dia nak macam tu. Dia nak yang terbaik daripada kita. So bila kita tengok dia dengan semangat dia, dengan cara dia, dengan dia punya disiplin dia, kita pun terikut dengan cara tu. Dia orang yang will not take no for an answer. Mesti boleh. Jadi taraf tu meter dia set tinggi. Jadi kita pun sentiasa orang kata push diri kita untuk sampai ke standard dia. Dia sebagai teraju, dia kepala kereta api, dia selalu cakap macam tu. Dia selalu cakap kita, tu. Jadi kita pun kena on track lah dengan dia. Bila kita off track tu nanti dia akan bising, kita on track balik. Dia mengarah garang. Satu yang tak ada daripada orang lain yang saya jarang lah, bukan tak ada langsung, ialah bila melakonkan seorang pengarah tu mengarah saja, dia akan bagi tahu aku nak kau buat macam ni macam ni. Tapi Datuk ni dia turun pandang, dia buat sekali dengan berguling sekali, dengan fight sekali, dia buat sekali dengan dia sekali masuk. Bukan dia Itu berguling Datuk. apa semua. Ya. Aku buat macam ni, aku nak kau macam ni, kau tumbuk macam ni, kau cakap macam ni, kau nangis macam ni. Itu Datuk. Pada masa peringkat dia masa segar dululah. Sekarang dia dah tak larat, dia dah tak buat dah benda-benda macam ni kan. Dan bukan, saya rasa bukan masa untuk dia mengarah lah, masa yalah. untuk dia memerhati dan untuk bagi pandangan kan. Cukup lah, kesian pula dia kan dengan usia dia, dengan apa dia kan. Tapi dan kita tahu kebolehan nampak dia. tenaga je kan. Memang Datuk memang sentiasa, kalau dia jogging dengan dia, saya pun tak larat lagi. Dia larat lagi. Dia jogging, dia boleh turun, dia boleh berkebun dari rumah dia, daripada tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Nak ikut dia pun tak terikut lah kadang-kadang. Secara peribadi, siapa Datuk Yusof Aslam pada abang? Dia kadang-kadang, kami ni saya boleh kata dia ibarat macam ayah, macam abang, kadang-kadang kawan, kadang-kadang bergaduh juga ada. Kadang-kadang baik-balik, bergaduh dalam cara bekerja, kadang-kadang dalam perselisihan faham, kadang-kadang tak puas hati, biasalah manusia ni kan. Tapi macam mana pun kami mempunyai hubungan yang erat lah. Rasa-rasa kadang-kadang bila lama tak dengar suara dia, teringat kan. Pak jatuh lagi dikenang. Dengan dia punya apa gaya sendiri. Dulu kurang lah, tapi sekarang saya banyak message kat dia masa subuh kan. Sebab kita ni dah sampai satu tahap bila kita punya friendship ni dah akrab, dah macam satu keluarga. Jadi kita sentiasa nak ambil tahu di mana kita, kadang-kadang yalah dah usia ni kita tak tahu, kita sakit kadang-kadang dah tak ada, ataupun yalah nauzubillah bila-bila pergi ke apa semua, kita nak kena ambil tahu lah, kena kawan-kawan yang rapat antara kita. Sebab itu je yang kita ada. Dan Datuk ni saya bekerja dengan dia ni dah terlalu lama, jadi terasa macam lebih daripada kawan lah. Jadi kita nak ambil tahulah orang-orang yang dekat dengan kita kan. Satu masa bila tak ada kita, kita terasa sangat. Sebab orang ni lah yang membagi kita semangat, yang kita hidup dengan dia sebahagian daripada life kita, hayat kita. Dia ada masa perjalanan hidup kita, dia ada kan. Semasa kita susah, semasa kita senang, dan sebahagian besar daripada hayat kita. Sebahagian besar daripada hidup abang kan? Betul. Daripada Samsul, daripada Samsul SPM, Syafiq tu berhingus sampailah sekarang. Samsung masa 17 tahun lah. Macam Gerahas ada part-partnya yang Datuk bagi dekat Yusof lah. Datuk bagi dekat Samsul Arah kan. Ada masa tu banyak juga, kan? Saya sempat diarahkan oleh Samsul mula-mula sekali dia arah Gerahas. Ada beberapa episod. Okeylah. Saya terasa teruja sebab apa, bila dia datang mengarah, pendekatan dia lain daripada bapak dia. Lain fresh, segar. Dan teknik dia lain, shot dia lain. So saya dapat merasa lah. Tapi tak lama lah, selepas tu 2012 saya dah keluar daripada skop untuk seketika, menceburi bidang lain. So bila balik, saya dapat lagi bekerjasama dengan dia dalam filem Kilau. Kilau. Itu filem yang saya dapat bekerjasama dengan dia dalam bidang lakonan. Dalam isu dalam lain, dalam penolong pengarah.
sebagai penolong pengarah 2 filem, iaitu Evolusi KL Drift pertama, Evolusi KL Drift. lepas tu Evolusi KL Drift 2 dan Evolusi KL Drift pertama dan kedua. KL Gangster saya tidak ada. Ya. Macam dia abang cakap berbeza cara kerja dia. Samsul dia lebih relax. Lebih relax dan Samsul ni satu, kita tak boleh baca sebab apa yang dia nak tu semua dia dah edit dan dia dah apa dalam kepala dia. Betul. Macam dia cerita Dalam kepala dia on the spot dia boleh. Tak ada storyboard Dia tak ada storyboard. Dia director yang mengikut rentak dan suasana location. Bila dia sampai ke location, dia tengok begini, dia spontan tap. Cara dia improvise and adapt. Walhal macam Datuk, dia dah siapkan screenplay, dia nak macam ni sampai ke set, itulah you dah tahu. Tapi Samsul, bila dia tengok dekat set tu ada something, kita buat macam ni pula. Itu kreatif. Bahayanya orang yang macam ni, kalau dia tidak ada semua dalam kepala, kalau bahaya macam ni, nanti kesinambungan dia akan lari. Tapi Samsul dia tahu, boleh jaga, dia boleh jaga. Dahsyat. Itu dahsyatnya Samsul. Genius lah. Jahit dalam kepala. Okey, abang masa abang assist direct tu, abang punya tugas, skop kerja directing bahagian mana Untuk Samsul? untuk yang first movie dengan second movie? Sebenarnya masa tu saya tak banyak kerja. Saya cuma menjaga sebab Evolusi KL Drift tu memerlukan ekstra dan kereta drift yang banyak. So saya menjaga ekstra dan macam mana nak mengaturkan rentetan drift tu. Okey, coordinator juga lah. Coordinator. Sebab apa, dalam masa tu ada 3 assistant director. Saya yang ketiga. Okey. Dan saya rasa masa tu saya yang paling tua. Jadi dia ada 2 orang assistant director yang sebaya dengan dia. So mungkin pada masa tu dia muda, dia boleh berinteraksi dan dekat dengan dia orang yang berdua ni lah. Sebab dia orang ni mungkin satu aliran, satu lingkup. Pada saya dah ada jurang. So saya menerima arahan daripada dia dan saya buat apa yang dia nak, mengikut arahan lah. Jadi tak banyaklah berinteraksi dengan dia masa di set. Tak banyak, tapi saya menerima arahan dan saya buat kerja saya. Macam abang tak ada nak direct fully abang? Ada, tapi saya melihat orang direct ni, saya masih belum ada keyakinan dan keberanian sebenarnya nak direct sesuatu benda dengan menggunakan duit orang. Saya masih ada sifat takut, alamak kalau tak jadi macam mana ni. Dia sebenarnya pengarah tak boleh ada sifat macam tu. Dan kedua, saya nak, kalau saya nak direct pun dia kena ada satu skrip yang kuat. Isu yang orang kata mutakhir dan orang kata penting untuk disajikan pada penonton. Saja-saja nak direct kerana nak direct sebab orang lain direct tu, saya rasa tak. Genre apa agaknya kalau abang direct filem? Moden Moden Modern? Tapi Spesifik? saya nak suatu, kalau boleh, kalau lah saya berani direct sesuatu yang berkenaan dengan hidup, yang dapat mengesani keperasaan kita, tapi yang ada unsur keagamaan. Memang mungkin you dengar indirectly mungkin you dah dengar lama, saya nak tunjukkan sesuatu yang dekat dengan Allah. Saya tak nak satu drama ataupun satu filem yang terlalu agama, selalu menceramahkan agama. So itu menjadi satu syarahan. Saya nak sesuatu yang ada link dengan agama dengan secara tidak langsung. Dia membuat kita sedar, tapi dalam keadaan santai. Masih berhiburan kan? Hiburan, tapi dia ada kena-mengena dengan spiritual. Dia dekat dengan kita. Dia insya-Allah. Dia contohnya macam mana saya nak cakap. Dia begini, saya berpegang kepada prinsip begini. Dalam filem kadang-kadang trap ataupun jerat yang selalu kita jatuh, saya tengok banyak. Saya tak ada taulih nak komen pun sebab saya belum pernah direct lagi. Seorang director tu sama ada bercakap terlalu banyak atau bercakap terlalu kurang. Maksudnya dalam filem tu banyak falsafah dia nak letakkan ke situ, syarat dengan falsafah. Orang tak erti juga. Tapi terlalu kurang falsafah, maka orang pun tak faham juga.
Jadi bagi saya nak utarakan sesuatu yang mesej dia tajam dan orang boleh faham dan orang tu boleh orang kata ingat sampai mati. So saya berpegang pada prinsip bahawa orang bijak bercakap bila dan hanya perlu. Orang yang jahil bercakap kerana mereka selalu terasa ingin bercakap tentang sesuatu. Dan nak jadi betul. Dan dia rasa dia je betul. Jadi pendekatan tu, kalau saya boleh dapat satu skrip yang boleh tidak perlu bercakap banyak, tapi dengan pergolakan, dengan apa image yang saya tunjuk tu, message tu sampai. Atau mungkin tak boleh saya kata penyampaian berat, isi yang berat dengan penyampaian yang mudah. Ya, betul. Itulah dia. Lebih pada visual lah. Tak juga lah. Semestinya. Merangkumi banyak aspek lah. Dia contohnya dia nak cerita ni payah juga ni kan, tapi tak perlu nak bersyarah, tapi bercakap dengan beberapa patah perkataan, message tu sampai ke sana balik. Ya, kan? Tajam. Saya suka satu ungkapan yang saya tengok. Kalau awak pernah tengok Denzel Washington, bila ditanya lah, interview macam ni juga berkenaan dengan berlakon, apa yang tertarik dan yang menusuk sanubari dia apabila ditegur oleh director. Dia kata ada satu masalah, ada satu insiden, dia kata, di mana dia berlakon satu teater. Pengarah tu cakap dengan dia, Denzel, you are perfect. Maksudnya apa yang dia lakonkan tadi tu perfect, until you open your mouth. Kenapa? Dia kata, awak berlakon tadi, awak tak dialog, oh perfect, A sampai Z awak masuk cantik. Tapi bila awak start dialog, start buka mulut awak, hancur. Kenapa? Suara? Tak tahu, dia tak cakap. Dia gelak di situ saja. Kalau boleh Google, ada video tu, dia terus ketawa. I'm perfect at that time, dia kata, until I open my mouth. That means I have to work hard lah, dia kata. Macam tu lah kan. Jadi saya nak message yang macam tu dalam filem. Pop satu benda tup masuk ke sanubari. Faham. Dia tak perlu Explain. kalau awak ni awak masuk neraka ni, tak perlulah sampai ke begitu. Kalau begitu awak faham tak perlu. Tapi satu patah perkataannya tak terus. Ada tak satu filem yang abang jumpa macam tu? Filem saya belum jumpa, tapi dalam drama, ni saya nak relate lah, bukan nak puji lah. Saya berlakon dalam Pok Ya Concodeh. Pok Ya Concodeh. Okay. Robert Liu. Liu. Robert Liu, dan bekerja dengan Abang Sabri Yunus. Dan Abang Sabri Yunus ni ada satu kelebihan dia. Setiap dialog dia, setiap yang dia arahkan untuk buat tu ada makna. Dan saya suka. Benda tu lebih mirip kepada apa yang saya cerita tadi dengan dengan apa yang Denzel cakap tadi tu. Dia ada bagi saya satu dialog tu saya nak kata panjang pun tak panjang, saya nak kata pendek pun tak pendek. Tapi apabila saya dapat dialog tu, saya berlakon sampai hari ni saya ingat. So dialog tu makan dalam. Tu first day saya shooting lah. Dialog ni macam ni. Robert Liu berada di nightclub dia, sedang berjalan dengan kuncu dia, tapi dia bercakap. Sebenarnya dia nak canon kat bini dia, tapi dia bercakap secara relax. Rumah yang besar, macam mana pun cantik, macam mana pun besar, macam mana pun mesti ada tandas. Tandas ni tempat orang tandas ni tempat orang buang benda-benda busuk. Benda busuk ni kita kena jaga, kita kena buang dengan betul. Kalau tidak, baulah satu rumah tu. Kalau tidak dijaga dengan baik, akan baulah satu rumah tu. Itu dialog tu. Tapi dialog tu makan dalam. Saya suka dialog yang berbentuk macam itu. Kalau Pemahaman abang apa dia punya maksud? Okey, bagi saya lah, dalam nightclub tu, walaupun nampak macam tu, dia mesti ada dia punya apa ni orang kata, bisnes yang tak baiknya, sisi gelap dia. Tapi sisi gelap ni you kena pandai jagalah. Menampakkan yang cantik. Tapi kalau tak menampakkan cantik, pecah, busuklah satu kelab tu. Kelab ni kelab pelacuran, kelab ni kelab tempat dadah.
Tapi benda tu membawa erti yang mendalam lagi bagi antara perhubungan dia dengan bini dia. Ada lagi maksud tu. Jadi maksud, benda tu maksud saya dialog tu layered, dia berlapis-lapis. halus Saya suka lah. dialog yang macam tu. Ya, halus. Dia bukan bawa erti kau pergi mana, aku pergi makan kat sana. Oh, makan kat sana sebab itu tempat tu dekat. Habis, dialog biasa. Dia lebih Tapi kurang macam dialog yang dia bagi tu dialog yang layered, berlapis. kias lah. Ya. Lepas tu dengan analogi yang simple, yang tandas. Tandas rumah benda busuk, tak jaga dengan betul, bau satu rumah. Rumah siapa yang bau? Orang faham kan? Tak adalah nak bahasa yang Siapa yang tak jaga benda busuk tu? Siapa yang hanya tahu buang benda busuk tu? Jadi persoalan dia banyak. Jadi Sabri Yunus ada benda tu Sabri ada benda macam Setiap tu. dialog dia mementingkan lah setiap dialog Dia tu, mementingkan bukan tu. just, Jadi dia mementingkan delivery dialog tu. Jadi bila awak faham subtext dialog tu, awak boleh deliver atau ungkapkan dengan cara yang boleh membuat orang berfikir lah. Kan? Jadi bila kita dialog tu kita tak dapat deliver dengan cara berfikir, dialog tu hamba je. Macam awak akan tanya saya, apa maksudnya ni. Tapi kalau dapat deliver dengan baik, penekanan tu pada tempat yang betul, rumah seberapa besar pun mesti ada tandas. dia ada penekanan kat tempat-tempat tertentu. Saya kata rumah besar macam mana pun mesti ada tandas. Jangan apa-apa lah. Kan, macam- Mesti ada tandas. Tandas ni tempat orang jual, tempat orang buang benda-benda busuk. Tandas tempat orang jual benda-benda busuk. Ini tak ada benda apa-apa lah, kan? Tak stres. Jadi ini yang diksi, intonasi, itu tadi. Tapi untuk kita ni boleh mengeluarkan benda ni semua, kita bergantung pada skrip yang boleh bagi kita macam tu. Yes. Dan skrip Abang Sabri penuh dengan macam tu. Penuh dengan benda tu. Penuh dengan benda-benda yang tersirat di dalam tersurat. Boleh dikatakan setiap dialog dia lah ada Betul lah. sesuatu. Jadi di dalam tersurat tu ada lagi yang tersirat. Saya suka sebab apa? Saya tunggu setiap kali ada scene saya dialog apa. Dia tidak ada dialog sedia. Dia tulis dialog on the spot. Sabri Yunus macam Ya, tu. on the spot. Semua yang awak tengok dalam Pok Ya Congcong dia dialog on the spot. Tidak ada skrip lengkap. Skrip tu hanya Guide lah. working guide. Jadi setiap kali next scene saya tunggu dialog apa lagi. Bukan takut tau, saya abang shock. tu tunggu. Saya shock. Apa dia nak hantar lagi ni? Apa yang dia nak cakap lagi ni? Jadi macam excited lah. Excited. Jadi itu kelebihan dia. Siapa sangka. Dan dia boleh benda tu dia tulis spontan, tapi boleh kaitkan tu dalam satu cerita daripada awal episod sampai ke akhir episod. Itu kelebihan. Kalau kita nak kaitkan dialog, kalau keluar macam ni nanti akhir dialog macam mana kesinambungan dia tu, continuity tu. Tapi dia boleh. Jadi itu yang special. Inilah Datuk Usop dengan dia punya keistimewaan, Abang Sabri dengan keistimewaan dia sendiri. Saya bernasib baik, saya dapat didedahkan pada dua director yang macam ni. Ada lagi ramai sebenarnya. Samsul dengan sendiri, Sen dengan Gas Abu Bakar, cara dia sendiri. Jadi saya rasa saya bernasib baiklah dapat bekerja dengan director-director yang macam tu. Kan? Jadi benda ni khazanah lah bagi saya. Dengan Abang Sabri, abang baru buat satu Pok Ya Congcong Day selepas itu dengan dia buat bukan Pimai-Pimai. Bukan ada Saya tak ada tengok dalam satu episod. Ada. Itu abang watak apa bang? Bukan Pimai. Saya ni pakar motivasi dalam satu episod. motivasi. Nama bukan Lim Bukan. Mana tahu tribute. Tu lah tu. Dia masuk ke watak kan. Abang Sabri dia bagus, dia banyak untuk membolehkan kita membuat improvisasi spontan. Dia suka macam tu. So dia daripada sitcom kan, daripada teater kan. Saya memang menghormati dia dan memang minat dia daripada zaman teater lagi lah. Masa dia buat Tok Selampit, masa dia buat Mak Yong kan. Banyak teater-teater dia yang dia buat kan, yang saya memang hargai, memang betul-betul kan. Baru boleh bekerja dengan dia lah, berlakon dengan dia dan bekerja di bawah arahan dia. Pok Ya Congcong Day. Sebelum tu belum lagi kan. Dan saya kagum sebab apa tau, ini satu penyakit. Takut nanti bila saya cakap macam ni ramai pula hentam saya. Saya tengok ramai, saya tak nak sebut nama. Kita di Malaysia ni apabila kita berlakon dalam satu scene, dalam satu filem atau dalam satu drama,
kita ada ego yang kita tak suka di-downkan ataupun dimatikan oleh pihak pelakonan yang lain. Saya tak suka cara macam tu, terutama dalam sitcom. Kalau seseorang tu adlib, nampak babak tu dia naik, yang sini mesti tak puas hati, dia mesti akan adlib untuk mematikan watak. Itu selalu terjadi. Overshadow lah. Overshadow. Tapi ini masalahnya contohnya kita tak faham bila satu cerita dia ditulis, katalah ending dia, dialog dia adalah siapakah yang pembunuhnya Jadi ending tu pada muka katalah pelakon ni, dia tak puas hati sebab benda tu kan nampak macam dia dah dapat screen time yang lebih. Dia akan kata, kau tanya buat apa, banyak tanya pula ni. Dia mesti akan nak juga nak matikan. Tapi permasalahannya sini yang selalunya pelakon tak faham, apabila director atau penulis mematikan di situ, siapakah pembunuhnya? Siapakah pembunuhnya? Maksudnya tagline tu untuk episod akan datang ataupun siri akan datang, benda tu siapakah pembunuhnya akan membawa ke scene seterusnya. Itulah tagline dia dan punchline dia untuk scene tu. Tapi bila awak masuk dan mematikan dengan dia, buat apa kau tanya aku tak tahu pun, kau tanya siapa. Benda tu punchline tu tak menjadilah, scene tu tak menjadilah, cliffhanger tak jadilah. Tapi ini yang selalu pelakon kita tak sedar, dia orang nak overshadow pelakon yang lain sehingga dia orang sendiri terbawa-bawa dengan aku mesti mati kan dia, aku kena nampak okey sebab aku hero, sebab aku gini, sebab aku gitu. Tapi director boleh cut lah. Kadang-kadang director kerana pakai juga pasal apa pun kena director ataupun pelakon tu famous, nama segan nak cakap dia tu dah pelakon top. Selalu terjadi macam tu. Lala rosak cerita tu. Kebanyakan macam tu. Dalam Geraha sendiri pun terjadi macam tu. Geraha sama? Ada, tapi saya tak nak sebut nama. Bagi saya yang penting dalam bila kita berlakon, kena ensemble acting. Acting yang berkumpulan, sama-sama melengkapi masing-masing. Jangan terasa macam dalam sini aku nak menyina, ni aku nak fikir macam mana aku nak up. Engkau up diri engkau, tapi scene tu tak up. Tak guna juga. Cerita tu takkan up. Jadi budaya ensemble acting ni jarang dan kurang sebenarnya dalam dunia lakonan kita. Jarang yang ada yang macam nak kita sama-sama, tak boleh ni, dia ni handsome, dia ni ada package ni, dia ni hero, aku pun hero, aku tak boleh nampak ni, dia sado, aku pun sado, aku kena lebih daripada dia. Selalu this competition yang tak healthy ni, yang tak sihat ni berlaku. Saya nampak selalu jadi bang selalu kebanyakan ni macam tu lah. Orang lain mungkin tak nampak lah, mungkin bila dari segi editing tak nampak, balik kita tengok kita tahu ini tak perasan lah. Kadang-kadang dia tak nak buat apa yang dulu, okey kau buat dulu aku tengok macam mana. Dia buat cincai-cincai, bila shoot je dia akan adlib, baru dia nak buat benda yang akan mematikan watak lain. Ni selalu tak bagus lah. Daripada segi yang orang kata working together, bekerjasama ni tak bagus. Dia simpan dulu kan. Dia simpan dulu. Masa shoot baru dia nak bagi. Yes. Ini kalau you buat dekat drama TV, benda tu nampak obvious sangat sebab skrin tu kecil, dia nampak sangat. Tapi mungkin boleh orang kata kecilkan dengan editing, jadi benda tu tak nampak sangat ketara. Tapi bila awak buat on stage atas pentas bila teater, benda tu nampak. Contohnya kau buat apa ni biasa, benda tu masa rehearsal tak buat, kau buat biasa, tapi on show kau buat, tiba-tiba orang terkesima. Dia tak tahu nak respon. Dia tak tahu nak respon lah. Tadi kalau tak ada pun benda ni. Tadi tak ada, tak pernah buat pun, tiba-tiba buat macam ni. Ini yang kadang-kadang saya tengok sedih lah. Tak ke mana. Yalah, betul. Kan dalam acting, dalam semua pekerjaan pun kena ada kerjasama. Doktor, kerjasama, betul. kalau dia bedah, engkau doktor yang bedah sama, kau nak lebih daripada dia, kau tak nak bagi dia jarum, matilah pasien tu. Ya, aku yang nak buat jagi, simpan dulu jarum. Jadi tak boleh macam tu. Jadi dalam acting ni kau tak boleh. Contohnya kau nak matikan orang tu untuk nampakkan diri kau gagah, untuk diri kau terbaik. Tapi memanglah nampak kau lebih, kau adlib, kau gagah, tapi scene tu tak menjadi. Tak cantik kan. Tak cantik. Yang ini yang di barat saya tengok banyak. Bila kau tengok sitcom barat, bila ada punchline, yang orang tu kan under acting. Dia ni over acting, dia akan under acting. Ini over, ini akan ada. Dia akan compliment each other. Benda ni, budaya ni kita harus ada. Itu betul bang. Yes. Dia bagi ni undur. Sebab akhirnya bagi ni undur. result dia
Yes. benda tu keseluruhan naskah Yes. tu lah yang naik kan. Sebab dia orang faham cerita tu mengenai apa, tujuan dia, hala tuju dia apa. Purpose dia. Kita datang sana, aku pelakon paling popular, aku nak popular, aku nak naik, aku nak nampak gah. Aku pelakon perempuan yang paling cantik, aku nak nampak aku yang cantik. Orang lain tak boleh cantik sama aku. Jadi tak boleh lah. Okay, satu lagi mungkin pada saya dia nak dapat publicity free bang, pasal follower yang ramai kan. Dan sekarang even worse. Kalau dulu kau ambil pelakon walaupun ada package tapi tetap pelakon. Masih ada bakat pelakon. Tapi sekarang awak ambil influencer. Awak ambil influencer untuk berlakon yang memang tak ada bakat. Yalah. Saya rasa pelakon-pelakon veteran kita pun ada bersuara, seperti Kak Oji ada pernah bersuara, ada beberapa orang dah bersuara. Influencer bukan tak boleh, kita tak menghalang, tapi kena lah Kena ada berbakat bakat Kalau tak ada bakat jadi Belajar. hero, tak apa, followers dia beribu kerana kau nak followers. Itu dah merosakkan Jadi lah bagi saya. bagi saya lagi sekarang lagi